Tonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam puaka di bulan Ramadan. Kita jumpa lagi, diharapkan puasa anda semua selamat. Semua dapat laluinya dengan hati yang senang, terbuka semuanya ya. Walau apa-apa pun ada cabaran, dugaan ataupun kawan-kawan suka usik-usik nak uji iman kita biarkan aja. Istighfar, jangan lupa. Apa-apa pun, banyakkan berdoa. Okey, itu yang penting. Baik, bersama saya, apa Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak dah sudi untuk undang lagi. Baik, Alhamdulillah. Okey. Apa? Sihat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ramadan semua okey? Ramadan tiba semua okey. Wow. Sekarang undang-undang dah masuk yang nyanyi tu. Sekarang dah nyanyi ya. Astagfirullahaladzim. Hai. Okey. Sekali lagi, apa-apa pun sebelum kita mulakan, nak ingatkan pada semua, kalau boleh jangan skip ad. Okey. Dan kalau anda nak bantu kita, betul, nak bagi sokongan, boleh buat apa Ustaz? Boleh langsung ke website kita www.puakasg.com. Ya, betul. Yang belum subscribe pula? Yang belum subscribe, boleh ke Susu TVC. Kat situ channel ada tulis subscribe, klik. Jadi dapat notification bila kita uploadkan kita punya video terbaru. Baik. Ya. Baik bos. Baik kan? Baik. Okey, dan satu lagi, seperti biasa di awal episod kita kita dah selalu cakap bahawasanya puaka ni merupakan suatu wadah untuk semua dengar cerita seram. Betul. Tapi kita tak nak menambahkan takut lagi pada diri anda. So ada gelak ketawa, betul, ada kita main-main. Jadi janganlah macam cakap tak seram lah ni, merepek lah ni gitu. Memang kita bukan nak tambahkan takut pada diri korang semualah. Boleh kita nak takutkan korang, tapi sebenarnya korang semua harus takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya hiburan semata. Semata je. 2 mata. Sekarang ada 6 mata. 6 mata. Jadi siapa lagi 2 mata tu lagi siapa? Beliau merupakan okey, mari kita kenalkan tamu puaka kita di bulan Ramadan. Permintaan korang semua. Inilah dia. Permintaan ramai. Permintaan ramai. Ini dia Hussein. Suami kepada pelakon Adelina. Assalamualaikum semua. Baik, Ustaz. Baik. Zari. Baik. Akhirnya kat sini juga dia tak nak tau Ustaz. Oh tak nak? Tak nak. Apa yang buat jadi nak tu? Dia kesiankan saya. Oh. Sebab tu je. Sebab ada unforeseen circumstances that we can't avoid. Oh. So no choice. Yalah, biasa filming kan. Ini semua kehendak Tuhan. Nampak? Betul. Dengar. Rasa sedih. Terharu dia dapat datang Tak terharu dia. Faham. Okay. Hussein. Saya? Hussein merupakan soundman. Saya. Banyak drama dah buat Boleh tahan jugalah. Commercial semua, corporate. Yes. Banyak drama apa yang macam susah lah, macam banyak cabaran sound in terms of bila nak buat sound. Dia sound. Soundman. Kira you selalu sound orang ke ataupun? Tak ada. Kadang-kala ada. Bila dia orang buat perangai monyet dia orang. Tapi ada than that, tak adalah. Just record suara aja. Check. Macam sehari Ustaz berbual, saya record lah suara dia. Sebelum dia sound kita. Okey, sebelum sound kita baik kita. Bila aku start macam gitu Okay. Sound baik? Ya, baik. Okay. Sound baik, okey? Bagus. Okey. Hari ni off duty. Terima kasih Hussein kerana sudi jadi tamu. Sama-sama. Diharapkan semua yang kat luar sana tu yang minta Hussein, saya nak. Ada juga kat sini. Dulu isterinya ceritakan Adelina pasal bidadari. Kan masih kecil pergi bidadari.
Lepas tu ada orang ikut balik. Ada betul. puteri apa? Dia Ratu Ular. Oh, Ratu Ular. Wow. So ceritanya macam to add on apa daripada Alina cakap kan from previous episode. Inilah kita budak-budak kampung, budak-budak lelaki kan. Kita, kampung mana? Boleh cakap? Boleh. Okay, Potong Pasir. Oh, Potong Pasir. Yalah dekat sana kan. Dekat sana lah. So malam-malam nak buat apa, tak ada, got nothing to do, nak lepak-lepak. So, mesti lah somebody will say, "Mai lah, adventure walk lah." Jadi apa lagi? Kita pergi lah. Ramai-ramai. So we did everything from jalan-jalan, main catching. Tapi main catching kita main kat Christian side. Kita tak main kat Muslim. Kubur Kristian Kubur Christian lah. Because kan dia punya tombstone kan besar kan. Jadi kita boleh macam sudut belakang. Batu nisan diorang lain besar. Itulah macam-macam benda dekat sana. Cakap Melayu sih, cakap Melayu. Saya cuba. Jadi daripada sana, itulah yang Alina cakap, kita each one of us that malam bawa balik something. How kita, macam mana kita tahu is setiap minggu kan kita pergi kelas agama. So malam Sabtu kita pergi. Habis ustazah macam kat rumah rasa tak sedap hati. And dia tak boleh, dia tak tahu kenapa lah. So dia sembahyang apa tu ustaz yang malam dia tahajud. Tahajud. So dia sembahyang tu, sekali dia cakap dalam mimpi dia tu dia dapat 4 of us tengah jalan. So sambil kita jalan down the Muslim cemetery punya path tu kan, satu persatu dia punya roh atau apalah dia nampak one by one got up. Habis the next thing kita balik, kita keluar, ustazah tu nampak ada 4. Kita jalan kat depan, belakang ada lagi 4. So Sunday morning lah kita pergi kelas agama kan, dengan tak tahu apa-apa. All of a sudden ustazah cakap, "Awak 4 pergi mana semalam?" Kita cakap, "Kita baru sampai." Siapa dah pecah tembelang kan. Baru dia explain. Tu part yang kita masuk, dia cakap, "Awak jangan masuk kelas, awak pergi this empty room." Kita masuk, ada satu ustaz kena ruqyah straight kat sana. Oh ya. Lah. Itu yang kita nampak tu lah semua. Itulah nampak semua. So daripada sana saya ingat kes tutup kan. So balik rumah, lepas tu bapak saya tu malam, saya dalam bilik, bapak saya masuk nak berbual lah. Dia masuk, terus dia one step out, one step ke belakang kat pintu kan. Dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar. Dan biasalah kita teenager kan, jadi macam ada defiant sikit kan dalam hati, apa lah orang tu ni nak buat. Dan dia panggil mak saya masuk. Mak saya masuk, terus mak saya keluar bilik. Dan saya macam, ni dah macam something else lah kan. Pasal pagi dah kena ruqyah, jadi malam tu kan kita macam like so rupanya check ada. Dia tak, kira kan dia tak dihapuskan, dia tak diapakan, dia lari benda tu. Bila benda tu dah lari, kita on the way back, dia tunggu saya kat bus stop. Jadi dia ikut balik lah. So sampai rumah, then after that my dad the next day baru dia tanya orang kampung lah, siapa yang boleh tolong ni semua. Ada satu pakcik cakap, "Okey lah, tolong." Dia datang malam Jumaat, datang rumah. Tu part yang dia macam, "Husin, bilik mana?" Saya tengok bilik tu. Okay, dia masuk, dia dengan dia punya, I think anak murid dia atau assistant, tak not sure. Masuk, dia keluar. Habis anak murid dia cakap, dia ada tu kat sebelah lamari. Like, "Cik, ada apa cik?" "Ada tu yang awak selalu dengan awak." Dan hati dah berdebar kan, dah macam, alamak, takkan dia masih ada kan. So my dad cakap lah, apa yang harus buat kan, silakan lah. So dia buat. So dia punya style very simple. Dia masuk, dia baca, dia keluar. So saya punya experience pagi dah kena, the day before pagi dah kena ruqyah dengan ustaz kan. So dia punya I think dia punya style of ruqyah is a bit lain.
Because yang ustaz pakai pegang my big toe semua. Tapi yang this guy lain sikit. Dia tak ada, dia macam gini je. Dia baca macam gini je. Dia cakap dengan saya, awak tutup mata, saya bacakan je. Awak dengar je. Apa awak nampak, apa awak rasa, dan lepas tu baru bilang saya. Okey lah. Saya tengok apa-apa. Tak rasa apa-apa ustaz. Zero, kosong. Habis lepas tu dia masuk dalam bilik. Anak murid dia masuk dalam bilik. Dia cakap masih ada. Dia tak nak let go. Habis lepas tu part tu baru dia cakap dengan bapak saya, okey, nanti sekarang saya masuk. Lepas saya masuk, nanti semua kita clearkan semua benda lah. Kita clearkan apa-apa ada, saya bawa keluar. Okey. Sekejap je dia masuk, I think about 10-15 minutes dia keluar. Dia dah keluar. Dan lepas tu dia duduk minum air. Saya tanya, cik, semua okey? Dah okey lah, insyaAllah semua okey. Cik nak tanya awak ada benda tak dalam pegangan awak kan? You keep anything yang ada mistik tak? Saya fikir lah, apa mistik? Fikir tak ada lah cik, mana ada. Sekali dia cakap ada cincin. Cincin ada. So saya dalam pegangan saya ada 2 cincin. Satu arwah atuk saya kasih, kira macam cincin batu, tapi saya anggapkan as cincin pusaka lah, tak ada apa-apa spiritual lah. The next cincin is kawan kasih. So saya keluarkan ni 2 cincin, saya tunjuk. So dia nak ambil yang cincin atuk saya, terus tangan dia bergerak ambil cincin lagi satu. So saya dengar dia baca Al-Fatihah, saya dengar dia beri salam. Lepas tu dia sengih kat saya. Awak tahu siapa kat dalam? Dalam mana cik? Dalam cincin. Dalam hati saya, apa benda sih dalam cincin? Kan? Pasal saya muda tak tahu apa-apa kan. Macam mana? Apa Awak ada macam baca-baca, ada jampi, ada letak air mawar ke apa? Tak ada lah cik. Buat apa sih? Bapak saya dah tengok saya. Tapi dalam hati saya, walau macam mana degil pun kan, benda macam gini saya tak akan masuk campur. Because this is beyond kita punya realm kan, kita punya understanding. Jangan masuk campur. Tak ada. Okey, tak apa. Nanti cik ambil Husin nak kena kasih cik cincin ni cik tak boleh ambil, Husin nak kena kasih. Okey lah. Dan saya ambil cincin tu balik. Saya ambil daripada tangan dia, saya kasih balik. Cik, nah cincin. Cik simpan lah, saya cakap. Dia cakap, okey, terima kasih. Okey. Jadi dia bilang bapak saya, lepas ni saya buang lah. So dan saya macam okey lah, ni orang dewasa nak berbual. Saya cakap okey cik dah tak ada apa-apa. Okey, saya masuk bilik lah. So the next, saya rasa about 2 months ke 3 months later lah, I ask my dad lah, apa cerita, like what's the follow up on that. Rupanya yang si pakcik tu cakap, yang cincin tu dalam ada puteri ratu ular. Jadi kalau saya nak memuja, dia ada dia punya teknik mantra dia lah. Dia cakap, then my dad ask me, pernah buat? Tak ada lah, mana ada buat sih. Betul tak buat tak ada lah. Dah takut tu. Lepas tu my mom cakap, dah lah, okay, kita lupakan tu cerita semua lah. My dad tak puas hati. Dah duduk sini, I want to ask you, mana you dapat tu cincin? Tapi yang peliknya that time bila saya nak jawab ingat-ingat lupa. So I tak boleh jawab kan. So dia marah biasa. Everything dah over. I think about a few months later, suddenly teringat. So I ask my dad lah, ni Ustaz ceritakan ni sikit. Cerita apa? Pasal tu cincin lah. Kenapa So cincin ni saya dapat daripada, kita budak lelaki kan pencampuran kan luas kan. Luas. Oh, luas. Kita campur with everybody kan. So ada yang dulu budak silat. Then also ada yang
ada yang geng motor lah, geng ni, geng tu kan. Jadi kita anggap sebagai kawan kan. Kita tak fikir pasal all this, kita campur je. So one of them ada pernah tanya saya, nak pertahankan diri tak? Nak belajar? Dan saya cakap, saya ni tak minat lah silat, you know. I think I'm too stiff. Dia cakap, tak apa, kalau nak boleh belajar, you know. Dia cakap, makan masa, tak ada time. Okay, tak apa, if you want to learn, I kasih you instant meal lah. So I remember this conversation tau. Then that time saya macam, okay lah, boleh lah, apa, sembarang lah. Like macam, apa, bukan peer pressure lah, macam just for the sake of conversation. Okay, saya yakan aja lah semua kan. So dia buka kat atas meja kat kedai kopi, saya ingat, kain kuning. Lepas tu dia letak satu cincin, satu persatu. Banyak. I think there's over dalam ada 30 to 40 cincin. Pilih. Pilih macam mana? Pilih lah. Jadi saya macam mana nak buat apa sih? Jadi saya belik lah satu persatu tengok. Oh ni colour ni saya tengok dia punya cincin. Oh ni apa ni, letak balik. Dah pilih. Habis saya cakap belum lah. Like macam mana senang. Kau tutup mata je kan. Kau baca bismillah, kau ambil satu cincin aja. Then dalam hati saya, oh baca bismillah lagi. Okay lah, should be okay kan Kita tak tahu. Okay, cuba. Tutup mata, ambil satu lah. So is that cincin lah. Jadi so this fella kan, dia cakap dengan saya, nak tengok dia punya power cincin tak? Cakap tak nak lah, buat apa sih? Okay, kita don't go into it jangan heavy-heavy, kita kasih simple aja. Okay, so dia macam duduk macam gini tau. Saya, yang orang dia, then my kawan. Okay. Ni part macam pelik sikit. This is the first time saya pernah nampak supernatural punya benda lah, atau mystic first hand. Dia tutup mata, dia baca-baca, dia sapu muka kawan saya kan, dia sapu, lepas tu dia bawa pergi muka saya, dia letak hin. Dia ambil muka saya, dia buat same to my friend. Jadi untuk saya macam apa main-main pula ni. Jadi saya buat bodoh lah. Then about 5-10 minutes later, my other friends came. Yang kelakarnya kan, semua orang address saya as kawan saya, semua orang address kawan saya sebagai saya. Jadi saya tanya, korang ni semua okey tak? Kenapa Jadi dia cakap, they call my friend's name okey apa? Habis lepas tu dia tell my friend, Sin, kenapa ni? Dia semua tengok orang semua macam swap, tukar muka gitu macam tu movie Face Off. Macam gitu. Jadi kita macam kat kedai kopi tu, dia semua macam terperanjat, like don't know what to do, what to say lah. Kan? Lepas tu baru dia baca ayat kursi. Saya dengar. Then everybody lagi shock. Bila kau duduk sini? Kenapa kau orang switch seat? Bila masa sih? Memang boleh buat gitu, Ustaz? Allah alam, ada ilmu-ilmu tertentu. Semua ilmu boleh. Tapi kawan saya cakap, suara saya, muka saya, semua berubah. Sebiji macam kawan. And dia cakap bila dia berbual kan, look at me, macam saya tengok ustaz ni kan. Macam saya, ibaratkan saya tengok ni ustaz tapi Suzairi. Saya confident 100% Suzairi kat sini depan saya. Betul, saya Suzairi. Cuba nyanyi sikit Suzairi. Wow. Itulah dia punya cerita pasal cincin tu. Pasal cincin. So macam gini, macam ni Ustaz, kalau orang macam, yelah anak-anak muda sekarang ni lagi tak terdedah pada benda-benda ni sangat kan. Ada yang orang macam Hussein, dia tak tahu beli cincin, tapi sekarang dah ada kat social media juga jual cincin, nak gini, nak pemanis, nak pelaris gitu. Itu macam mana Jangan ikutkan kemauan hati. Jangan, no need to please yourself.
Buat apa-apa, biar Allah please, tu dah cukup. Dalam kehidupan ni tak ada benda yang shortcut. You nak orang sayang dengan you sayang dengan Allah dulu. Bila you sayang dengan Allah, Allah akan bukakan hati orang tu biar dia sayang dengan you. Selalu macam gitu. Nak untuk rezeki ke apa, tak payah nak pakai pelaris-pelaris rezeki. You tingkatkan your amalan, jangan lupa untuk baca ayat-ayat yang untuk membukakan rezeki dekat dengan Allah SWT. Muamalah dengan manusia tu kena baik, InsyaAllah rezeki akan turun. So there's no way ada shortcut in life. Betul. Yang satu lagi tu kena usaha lah, kena rajin. Jangan pula kalau macam taruhlah kalau orang cakap okey kau baca ni nanti rezeki mencurah-curah, tapi kau tak usaha, tak kerja, sama juga. Kan? Tapi apa-apa pun ada orang pesan kalau boleh mempertingkatkan diri anda dengan memperbanyakkan berselawat. Kadang-kadang selawat pun ialah dengan kuasa Tuhan, rezeki akan datang mencurah-curah, pemudahkan segala-gala urusan anda. Kenapa? Betul. Macam tu. Okay, kita ceritakan pasal my experience soundman because saya rasa banyak orang tak tahu apa yang saya dengar atau tak dengar bila kita time filming. Kan? Pasal banyak orang macam like, soundman kat sana diam aja, okey ke tak okey, tak tahu, atau dia hayal atau main handphone kan. Dia tak tahu kan. Okay, so my experience about film set dia got a few yang saya kirakan macam sampai sekarang masih ingat. Pasal memorable lah kirakan. Tapi yang biasanya yang kecil-kecil saya just buat bodoh lah. Kan? Pasal kita kerja kat rumah orang, kadang-kadang kat different location. Kadang-kadang tu tak tahulah bagus ke tak bagus, kita tak tahu kan. Okay. So dulu kan ceritanya kita shoot drama dekat Punggol Track 24. Sekarang is yang tempat seafood dekat Punggol, dekat jetty sana. Okay. Dulu kawasan tu kita suka shoot kat sana pasal banyak lalang. So nak buat mood romantik ke apa kan, biasa diorang shoot kat sana. So kita shoot siang hari tu. Saya ingat dalam I think about 3.5 gitu. About 3.5 gitu shoot. So kita dah shoot ni sequence, ada dua aktor tengah ni lah, tengah lakon. Habis director cakap cut. So bila cut, tangan saya daripada atas saya turunkan pasal nak rest kan, blood flow semua. Part tu apa saya boleh dengar is through the microphone dengan boom lah kan. Boom saya pointing down to the ground, tanah. Tu part saya terperanjat. Saya dengar azan. Saya like tak mungkin lah, because kita dekat shoreline kat tepi laut, habis Malaysia kat belakang. Saya tutup boom, pendekkan, saya tegangkan lah 90 degrees. So I face Malaysia, tak ada. Then I face the field, tak ada. Tak puas hati, pergi belakang, point belakang, tak ada. Point atas langit, tak ada. Dalam hati saya, takkan okey lah, cuba. Bismillah. Point ke bawah, Allahu Akbar. Muka dah cuak. Saya bilang director, ni scene kan kita gini, kita boleh buat kat sana tak? Sound lagi bagus lah kat sana. Kita pindah lah. Jangan shoot kat sini lah. Jadi semua kan macam, kenapa Yasin? Apa? No lah, down here the sound no good lah. I'm getting interference. Kita just move, everybody come, let's move. Jadi everybody macam a bit weird sikit kan. Tapi lepas tu baru saya ceritakan. So bila shoot tu dah habis, saya patah balik ke tempat tu, the exact spot. Apa yang saya point down tu is actually macam dia macam tanah, tapi dia macam bukit kecil gitu je. So yang lain semua flat ground, cuma sana je ternaik sikit. Tu lah experience yang pelik dengan azan underground.
Nak jadi soundman. Tu selamat dengar azan. Itulah. Consider macam pelik tapi tetap still okay. Macam yang kita dah ceritakan tu. Syafiq. Kenal? Kenal. Dia suka menyanyi. Time tu kita shoot kat luar tu kan. Kita dah cerita kat tempat ni, kat poker-poker lain. Yep. Kan? Dengan Hidayat. Dua-dua tengah pakai headphone, kita kat luar studio tu, kita buat lokasi kat luar. Tiba-tiba dua-dua dengar orang cakap, "Hai." Itu kat luar. Kita tak dengar apa-apa. Lepas tu bila kita playback, baru dengar. Dia dengar hi. You know what I hear? Puaka. Assalamualaikum guys, salam Ramadan kepada semua fans-fans Puaka dan juga fans The Tag Team. Okay, hari ni Abang Puaka nak share something untuk kawan-kawan kita yang berada di overseas. Okay, untuk those people yang ada di overseas, mungkin waktu pandemik ni you all nak balik macam leceh, makan masa. So, ada actually cara-caranya untuk kita mengendalikan rumah kita. On how kita nak menjual rumah kita di Singapura. Okay. So you guys out there, kita boleh appoint kita punya ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita untuk menjualkan rumah kita di sini. Okay. So to know more on how to do this method, please call us, the Tag Team di 8774-1551 sekarang. Okay. See you guys. Bye. Puaka. I dengar budak perempuan tengah nangis. Dekat belakang tengah ni dia bukan drama, dia infotainment kita buat kan. So banyak information lah. So host nak kena kasih A to Z lah information berbual-berbual. Kat belakang budak perempuan tengah bersedu. Dan saya dalam hati agaknya ada orang lah kat belakang kan. Saya cakap dengan production, boleh tak check kat belakang tu? Siapa-siapa kat belakang tolonglah lower down the volume ataupun silent lah, lagi bagus. Kita tengah film kat sini kan. Production tengok saya, Sin, tak ada orang kat belakang Sin. No lah, cannot be lah, ada orang kat belakang tu, boleh dengar. Dengar tu. Ni dah biasa. Kalau siapa dengar tu, Lepas tu budak perempuan production tu datang balik, Sin, betul-betul tak ada orang kat belakang. Then director saya cakap, apa yang kau dengar? Ada budak perempuan kat belakang tu tengah nangis. Jadi saya dengar, yang lain tak dengar. Jadi bila saya cakap gitu kan, semua orang tengok saya, ini betul ke atau main-main? Saya cakap tak puas lagi dengar. Kasihlah director dengar. Director dengar daripada headphone saya, dalam headphone saya dengar. Saya dengar balik. Saya nak pastikan ni betul-betul orang atau gangguan. Kan? Saya cakap dengan dalam hati lah, cakap kalau kau punya niat nak mengganggu atau kita dah offend you, kita minta maaf. Kita datang sini nak kerja je. That part lah dia punya menangis dan sedu kan. Jadi garau. Next thing saya dengar bunyi anjing menyalak. Tupat terus bulu roma semua naik. Then after that saya keluarkan headphone kan. Muka dah cuak. Habis director tengok saya. Okay lah guys, it's a wrap hari ni. Tu cerita apa? Oh, infotainment. Info app. Jadi macam tak tahu siang hari tu siang hari. Ya. So sekarang banyak soundman banyak cerita macam ni Ustaz. Itulah cerita. Cuma kita choose saja tak nak berbual aja. Because kadang-kadang kita tak ada, kalau kita cakap kan kita menakutkan orang. Tapi kadang-kadang saya fikir balik, ni imajinasi atau betul-betul nyata benda ni terjadi di depan mata. Bahasa baik. Belajar. So Ustaz, macam ni kalau macam Hussein, kru macam soundman ni, bila taruhlah macam gini,
apa dia orang nak buat. Maksudnya macam dengar kan, kadang sound dengar masuk-masuk. Kadang takut pula nanti kalau kita asyik cakap gitu nanti alah aku kan. Ni asyik show ke mesti ada gini ada tu. Takut nanti orang kan sama-sama sort lah pula. So kalau apa nasihat Ustaz kalau macam dah dengar gitu. Sebelum tu bila gini kalau kita continue je sound masuk tak? Okay, my experience satu kali tu tak masuk. Tak masuk. Tak masuk. Tapi tu pun sama juga infotainment kan. Tu ada pelik sikit. Pasal dulu kita shoot kita pakai kabel apa masuk kamera. Jadi audio saya mix kat sini, suara Ustaz, suara Sazari, terus masuk kamera and it's recorded kat sana. Okay. So that particular shoot a bit lain sikit. Pasal bila kita dah habis tu shoot semua, during shoot semua okay. Tapi saya rasa memang macam naik sikit tau. Pasal kita punya interviewee ni dia berbual tapi dia tak boleh concentrate tau. Macam kita berbual dengan orang, kita tengok kan, tengok orang kan. Dia tak tau. Dia macam suka sini sana. Jadi saya anggapkan as ni lah medical lah. Maybe ADHD ke apa kita tak tahu kan. Jadi berbual baik semua dengan dia, everything okay. Bila tu footage kita hantar balik production house tanya saya, Sin, what went wrong with the audio today? Apa Kenapa besok you free you come office? Saya datang office, saya tengok. So dalam cakap macam kalau kita tengok film set macam gini kan, 3 orang berbual macam saya both of you tanya saya, dalam footage tu kan, saya screen tu setengah berpasir. Suara saya distorted, tak boleh dengar langsung, bunyi. Tapi suara interviewer clean. Saya cakap dengan bos dia, maaf this is beyond me saya tak tahu macam mana nak jawab awak Nak cakap tape rosak, nak cakap equipment, tak mungkin. Because soalan is recorded bersih, clean. Jawapannya tak dapat. Ke orang tu pula yang ada? Tak tahu pula. Tak tahulah, ini saja je tanya kan. Mungkin mana dia duduk spot tu banyak blind spot. Well, kemungkinan maybe. Kemungkinan kan boleh jadi kan? Possible maybe electromagnetic ke apa tak tahu kan. Sebab tu kadang diorang penyanyi kena buat sound check, kena buat konsert. Taruh blind spot. Macam pandai, macam tapi faham. Tapi kalau bila kamera dah berpasir tu dah kan? So Ustaz balik kepada soalan tadi. Soalan saya. Okey, apa soalan? Kalau macam soundman, group macam ni, nasihat apa kalau macam ada terganggu ke apa. So apa dia nak buat? Tu daripada awal bila keluar rumah ada baca? That time tak. Dulu tak. Sekarang ni saya ada. Alhamdulillah. So awal sekali memang keluar rumah aja dah start untuk baca. Already. Dan bila start tu pun sama juga, baca ayat kursi ataupun baca ayat-ayat untuk perlindungan diri. Then kalau let's say macam terdengar juga sama macam tadi, kalau boleh jangan kasih perhatian. Jadi kita zero, buat bodoh. Either buat bodoh ataupun you bagi tahu kepada orang-orang yang tertentu, macam director tadi. Maknanya orang yang penting je. Macam lain-lain semua tak payah bagi tahu and tak payah kasih perhatian dengan mereka. Sebab diorang suka perhatian. So lagi you ini, lagilah diorang akan ini. Habis Ustaz kalau macam cakap gangguan ni, okey, gangguan ni macam mana? Kira kan dia attack saya atau attack? It can be semua. Itulah tempat dia tinggal ke ataupun tempat dia yang kita datang kita tak tahu kan. Kita masuk main gitu je. Tapi kadang-kadang kita ganggu kenyamanan mereka kat situ, tengah rehat ke tengah apa. And waktu tengah hari lagi kan. Tengah hari waktu mereka tidur. Daripada pagi, waktu after subuh, orang tidur sampai ke waktu asar. Sebab itu gangguan kebanyakannya adalah kerasukan ke kegangguan biasanya after asar onwards, maghrib sampai pagi. I see. Kan terbalik timing dia. Balik. Kita kerja, diorang tidur. Malam kita tidur, dia kerja.
Jadi okey. Jadi macam dia orang tengah rehat, kita datang film set datang letak lampu, letak ni, habis pekik sana, pekik sini. Buat si marah-marah pekik-pekik semua. sih. Macam mana? Habis kau tu Hussein, kalau macam saya dah ceritakan, tapi ni kenapa Ustaz? Bangku tiba kat tepi saya macam goyang gitu. Betul tak tahu pula. Ke dia nak test saya? Tak tahu pula. Maybe. Yang saya pernah nampak lampu. Kita pun nampak lampu. Lampu film set ni, lampu macam gini. Main-main. On off. Cik. Macam gitu. Tapi bila kena tegur, lampu on. Dah okey. Tapi kalau kita tak tegur, kita tengok, perhatikan je kan. Dia macam kat dalam club dia punya lampu macam gitu. Tu kat mana? Tu ada berapa kali happen. On quite banyak set lah. Itu semua macam pengalaman set dengar-dengar kau nampak punya. Kalau nampak punya tak adalah. Jarang nampak On set tak ada. Saya banyak dengar, saya rasa. Kalau saya rasa sini macam mana? Tempat Herdi ni. Mana Herdi? Tak dekat sini. Jom tak dekat belakang dekat ni. Kita sini ada. Ada. Tak ada tak apa. Cerita je. Adalah juga. Ada? Pasal dia punya studio yang kita pakai ni is banyak dia ubah suai untuk different drama semua kan. Oh ya, MJ12 pun kita buat kat sini. Before MJ12 was the drama I buat. Cerita apa tu? Cerita apa? Boleh cakap? Boleh. Oh ya, cuma. Cerita apa? Duality. Oh, Duality kat sini juga. Duality pun kat sini. Habis ada scene yang diorang marah-marah lah, macam game show lah semua kat sini. So cerita dia macam again lah, saya kat tepi, saya kat ujung kan. Jadi sebagai diorang act, saya rekod suara semua. Ada berapa kali kat sini saya pernah happen, bukan hanya kat sini, dekat a few location where saya macam bila director sound need one more. Pasal line terlebih. Tapi saya tak cakap kat orang lah. Saya tahu ke menakutkan orang kan. Jadi macam ustaz berbual. Ustaz dah habis berbual, mulut kat kamera nampak tutup, saya dengar suara lagi. Jadi ada satu hari tu saya balik rumah saya ingat daripada sini. Kita shoot overnight tapi kat kapak. Saya rasa balik rumah sampai about 3:30 pagi, 4. Dengan equipment tengah tolak troli tu nak masuk lift. Tengah ni kat daripada belakang saya rasa datang. Saya tahu kat belakang tak ada orang tau. Saya diam aja. Lift masuk, dalam lift saya seorang rasa lagi kat belakang. Lepas tu dah start baca. Bacalah apa surah saya tahu, dah start baca. Tapi rasa dia makin lagi dekat. Betul-betul kat belakang. Tapi bila saya nak masuk rumah, saya baca ayat kursi last, dah step in, pusing belakang, kosong tak ada apa-apa, tutup pintu, baru nyaman rasanya. Kasih. Okay. Tak tahu sekarang tengah tidur agaknya. Habis tadi cakap ada? Tu that time kita shoot malam. Adalah shoot dengan Haikal pun ada. Ada. Rumah besar tu. Sabrina punya episod. Sabrina ceritakan. Apa cerita? Yang Sabrina cakap yang ada orang tengah paut the director. Oh, okay, dia pernah ceritakan kan? Pernah ceritakan. Sabrina bilang saya tu, dia cakap macam dia rasa tak easy lah dalam rumah ni. Jadi saya cakap dengan dia, tak ada apa-apa lah, just don't bother. Buat bodoh je lah. Buat bodoh je. Pasal rumah tu, although dia punya altar dia tak nampak, tapi dia ada banyak tau, macam patung-patung. Patung Ganesh lah, gini-gini, ada Shiva kat belakang semua. It's clear, boleh nampak. Saya dah tahu tu rumah a bit panas. Energy yang kita kerja semua, macam saya dengan Haikal pun kan, the energy no good.
overrun by 3 hari ni kita dah overrun berapa jam ni? Belasan kan. Belasan jam dalam 3 hari. Which is normal drama, diorang tak akan go macam gitu. Because kita overtime mahal. Habis yang pentingnya bukan pasal duit, kita tak cukup rehat. So it affects us every single day. Ganggu jugalah. Ganggu. Dah penat, sound pun rosak. Rosak. On set everybody marah. Yalah. Dalam rumah tu je. Tapi bila kalau kita break, kita makan kat luar semua okey bila ketawa-ketawa semua. Tapi bila dah masuk dalam tu, director cakap action aja. Tengoklah, mestilah ada orang memekak lah, ada orang macam like macam marah lah. Buat kerja tak suka, tak happy. Kau macam ni macam mana? Kalau macam ada benda kalau kita berlakon ke apa tu semua tak happy, macam kan irritating kan? Tengok muka orang pun, saya pun macam nak cepuk muka orang tu. Astaghfirullahalazim, tercakap pula. Selain daripada kita istighfar, mungkin kat itu yang tepat lokasi tu. Kan bila yang kat bidadari tu, bila kat Sembawang penat lain, lepas tu rasa marah pun macam bukan marah pula kan, macam irritating lah tengok orang kalau main-main ke gitu kan. Tapi kalau scene kat luar daripada Sembawang, okey. Tak rasa penat, tak rasa apa. So sekarang saya just think positif lah. Mungkin panas. Yalah, samalah. Panas. Saya selalu fikir environmental dulu. Maybe kita penat, tak cukup tidur, makan belum lagi break time, Betul. Kan? Tempat sempit sangat. Sempit banyak sangat orang, Lepas tu main, lepas tu Samin kesian. Kadang kita pelakon pekik-pekik suka hati pekik. Nanti orang tergini. Oi, dah biasa. Sengaja. Cuba nak kita pekik sekarang nak. Dia buka. Wah, baring nampak. Seronok dah tengok movie. Kan? So macam mana gitulah. So taruhlah macam situasi macam Husin for example, contoh kalau semua kat rumah pun walaupun bukan kat bukan production crew tapi kerja-kerja lain, bila masuk tempat kawasan yang rasa macam tak sedap, tiba-tiba panas, apa kita nak buat? Cuba untuk ambil air wuduk. Habis takut kau perempuan nanti make up dia kita paksa move. Dah make up dulu Ada kan perempuan kan make up. Lepas tu ada lelaki pula rambut dah set cantik nak ambil wuduk, rambut basah. So no choice lah, ambil wuduk lah kan. So berapa lama you? So berapa lama? No, maksudnya bagus lah akal lah. Maksudnya macam kau ni kerja-kerja office. Kerja office. Apa-apalah, apa-apa kerja. Nanti pun solat juga kan? Ambil wuduk je. Dan boleh tahan wuduk. Jangan batalkan. Macam aku cakap yang penting pakai produk ustaz. Bukan pakai lah, maksudnya macam produk saya lah. Maksudnya macam apa-apa kalau ada bidara ke, ada oil ke. Bawa kasturi oil, especially kasturi ke ataupun gahru oil. It's good lah. Tak ada bawa spray lah, spray kecil. So selalu bawa dalam bag. Anything just spray. Tapi apa-apa pun ingatkan jangan anggap benda tu yang melindungi awak semua. Betul. Ya? Betul. Nanti akidah dah lari sikit. So, bagi diorang yang mungkin nak ikut November macam mana? Bagi siapa saja yang nak ikut saya dengan Suzairi pada bulan November, 30 hari bulan sampai 14 hari bulan Disember untuk pergi umrah bersama. Boleh langsung ke www.atapsir.com untuk register dan insya-Allah nanti kita akan berjumpa di Changi Airport. InsyaAllah. Jom Sen. InsyaAllah. Boleh. Kita punya VIP. Tak adalah sama biasa je. Ya, VIP lah. Taklah biasa. Apa tu? So tiba-tiba lepas tu. Lepas tu itulah. Other than that cerita tu Back to the Sound yang kawannya tu. Kawannya yang sombong tu tak datang sini tu. Oh dia. Yang cakap apa tu tengah berlakon, lepas tu terus kat apa? Green Door apa? Is it kat Green Door? Green Corridor. Ya, Green Corridor. Actually tu cerita tak pasti sangat lah. That one nak kena invite dia. Betul-betul seriously. Dia sombong you nak kena dia ceritakan lah is the best. Cakap je Riz.
Kan dia buat cerita kan. Tapi dia tak banyak nak. cerita tu lah. Okey, kalau siapa nak dia, nak sebut nama Sebut nama Okey, please. sebut dah sebut saya tak tahu sebut nama. Nama dia Riz. Kalau siapa nak dia cakap, saya nak Riz, kat bawah komen banyak. Macam awak minta saya nak Hussein, saya nak Hussein. Please komen kat Semua bawah please lebih-lebih. datang. Ni saya nak Riz mesti datang. Kan? Okey. Apa yang dia cerita hari tu, kalau ingat ada diorang tengah berbual pelakon kan, I think untuk ni dekat Bukit Timah, kat Green Corridor lah, Bukit yalah, Station kat lah. Green Corridor kan ada apa Bukit Timah punya railway station lama yang tapak dia masih ada kat sana. Okey, teruskan. Tu yang dia cakap yang ada dua talent kat belakang tengah Rehearsal dia ke tengah rehearsal ke berbual kan, dia tak ingat, dia tak sure because dialog semua dalam Tamil. Habis lepas tu next thing dia dengar extra sound. extra sound. Dia pun tak faham. Lepas tu bila dia kasih orang director apa dengar, lepas tu dia translate macam apa? Macam Director muka dah panik. Pasal ada orang kira macam buat confession kat belakang. confession dia bahasa Melayu apa? Confession Confess. Takut nanti. Confession. Pengakuan. Masa cikgu. Biasa. Pengakuan pasal so depan dia suara ada dua, actor punya suara. Yang belakang punya suara, yang satu orang ni kan, dia cakap dia ada bunuh orang. Dia mengaku. Jadi director tu dengar. Director tu dah suara siapa ni? Because kita tak tahu whether belakang dia orang tu yang kondo-kondo tu ada orang berbual ke apa tak. Tapi saya pernah film kat sana lah. Tapi jarak tu jauh. Jadi kalau siapa-siapa nak berbual nak kena dekat tau. Tak boleh tangkap lagi dia kalau jauh. Pasal kita pakai mikrofon macam gini kan. Very sensitive and cuma kawasan ni je boleh dengar apa. So director tu dah panic kan. Terus rap because director tu cakap suara tu mengaku dalam detail apa dia buat. Yang penting apa-apa sebelum keluar rumah, baca-bacalah. Kan? Okey. Lagi Hussein? Ada lah. Kami selain daripada travelling on set, travelling ada a few, tapi yang menyeramkan tak menyeramkan lah, memorable lah. Okay, saya dengan cameraman, biasa kalau kita travel kan, soundman, cameraman satu bilik. Because kita kalau travel ke luar negeri, minimal crew lah. Biasa camera, sound, director dengan kita punya talent lah, tu je. So kita buat food program. Kita kat Malaysia. So kita kat just belah luar Melaka. So it's a small, I think really small town. Habis butik hotel lah, tidur sana. Jadi cameraman saya ambil katil menghadap toilet saya, on the opposite side menghadap tingkap. Equipment kita letak tengah-tengah. Pasal kita shoot everyday kat sana. I think saya rasa dalam 4 hari lah kita shoot sana. Malam pertama kan, saya punya habit standard, kalau saya tak kenal orang tu sangat kan, and saya tak nak berbual sangat, because kita dah habis shoot kan, kita nak rest kan. Saya pakai earphone, tutup mata, tidur. Saya perhatikan, sebelum tu saya perhatikan dia pun buat sama. Okey lah. So it's a quiet night, jadi boleh tidur. Dengan equipment, kamera dekat atas tripod, tengah-tengah, sound equipment saya kat bawah semua. Tengah baring ni, saya dengar suara dia. Sen. Saya buka mata, tapi saya tak tulis Saya dalam hati, apa dia nak Sen, pusing lah Sen. Then baru saya realise, saya tengah dengar lagu. Kenapa saya boleh dengar suara dia? Apa kau nak? Pusing lah. Pusing apa? Berbual lah, cakap lah. Dah marah sikit kan. Pasal ada 2, I think about 2 lebih, 3 lebih pagi. Pusing lah, aku nak berbual dengan kau lah. Suara dia clear. Dah sah. Dah just tulis menghadap tingkap.
dia pula terdengar suara saya. Nama dia Iris. Siapa? Iris Wan. Tak Dia dengar suara saya. Yes, bangun lah, pusing. Aku nak berbual dengan kau lah. Habis dia macam, orang dia macam, dia ada manja sikit dengan saya lah. Dia macam pasal kawan dah lama kan. Dia diam lah kau gini. Pusing. Aku nak berbual dengan kau ni. Jadi dia cakap dengan saya found out later on, dia cakap saya kira macam paksa dia pusing nak dekat setengah jam. Jadi saya cakap that time, kau boleh layan Cakap aku 5-10 minit terus aku cakap aku dah malas nak layan kau. Macam mana kita tahu is next morning. Saya dah mandi semua. Saya tak tunggu dia, saya turun bawah pergi makan sarapan dulu. Jadi saya datang, saya makan breakfast kan kat hotel, makan diam. Tengah makan diam-diam sekali dia datang. Saya dah macam geram kan, pasal semalam dia dah kacau saya punya tidur apa. Cakap alamak dia ni. Ya, harap-harap dia duduk meja lain lah. Dia ambil makanan dia duduk depan saya. Saya cakap dah aku tak nak makan lah. Aku nak keluar isap rokok. Saya keluar. Dia pun tak habis makan makanan dia, dia keluar ikut saya. Jadi dia tanya saya, kau semalam apa cerita lah? Jadi saya cakap, saya pusing, engkau apa cerita ni? Dia pula cakap, kau setengah jam tau kau ganggu aku semalam, aku tak boleh tidur. You know ini apa? Hari ni kita ada long day or shoot apa? Kenapa kau semalam nak main-main cik? Aku ganggu kau? Excuse me. Then at that point of time, dua-dua macam dah klik kan. Kita dah Nabi dia sound saya, malam nak tukar bilik tak? I think so, kita try lah. Imagine kau ada pusing. Apa yang nampak tu kan? Tapi suara sama lah, sebiji. Tu yang menyeramkan Ustaz. Yang satu ni saya dapat cerita daripada kawan aktor, tak nak sebut nama lah. Bulan puasa ni kita jaga. Betul. So dia ni tentu kerja dengan this uniform group. For example, diorang jalan-jalan, so diorang park tempat Kampung Arang tak silap. Okay. Kampung Arang apa? Kampung Arang, bukan Kampung Arang. Sebelum Kampung Arang apa depan? Dakota. Okay, Dakota. Dia park kat situ, dia jalan. Kan macam canal kat situ kan. Longkang. Apa? Longkang, canal. Jalan, sebab tu si satu ni yang depan dia tengok. Apa tu macam gitu. Saya panggil kawan, kau tengok sini, apa tu? Lepas tu satu yang ni budak kecil tu dia pendek kan, tu belakang, kau jangan macam ni, pergi lah, jom balik semua. Lepas tu semua ke pasal ni tengok, kau cuba tengok tu, apa tu kat tiang lampu tu. Sebab dia terfikir, dia terpayak sendiri, bodoh. Itulah. Dia apa tu, dia tengok kat tiang lampu, cakap this one cannot, bukannya signboard. Kan signboard kan macam gitu kan, suruh gitu kan. Tapi signboard cakap selalunya mana menghadap ke direction dia lain tau. Cakap, tapi kat lampu tu dia perhatikan. Cakap, ni besar, cakap besar apa tau? Porch. Besar, cakap tak pernah nampak porch. Selalu dia ingatkan porch tu macam si acong tu sebabnya kan. Tapi cakap tinggi besar, lepas tu nampak macam kain kelepit sini muka macam gitu, hitam muka dia. Sebab tu yang si belakang tu yang sembunyi ada takut-takut, yang lain semua dah perasan ni. So perhatikan. And then si dia ni pula yang takut ni jenguk-jenguk, alamak ada bergerak Cakap macam dia punya ada kain tu tergini yang tempat kan. Jatuh tu macam dia terbergerak gitu. So after nampak ramai-ramai kan. So okeylah, buat bodoh tu jalan. Tu yang dia herankan. Tu first time dia nampak benda tu besar, tinggi. I nampak kat mana tau, kat Sentosa. Sama juga, gula-gula. Main tak lembaga hitam. Tengah tunggu teksi nak balik. So after shoot kan, over 10.
Apa? Over 10. Over 10. Suntan terlalu lama. Yalah, terlebih tu. Terlebih. Over 20 agaknya. Okay. So dia cakap dia cakap pula saya tengah tunggu teksi. So dah book semua, tengok teksi turning in. Tengah tunggu. Jadi saya tengok daripada handphone tu, saya tengok ke depan lah, nak tengok arah teksi masuk. Kat tepi sini saya nampak benda bergerak. Jadi benda bergerak hitam, saya ingat okey lah, shadow ke apa kan. Sekali next thing, saya masih tengok sama arah, nampak dia besar. Dalam hati, takkan, first thing lah otak fikir, takkan hantu galah. Because orang cakap kan, kalau hantu galah 3 step is dah besar, then 4th step is bila dia attack kan. Ni dah lebih tau, lebih step ni dia dah besar. Sampai kira kan saya dah tak boleh, my peripheral lah dah habis lah. Sampai taksi masuk, Pakcik Melayu keluar. Assalamualaikum dik. Saya tercengang. Dik, Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam cik. Habis pakcik tu, nak saya tolong tak? Tak apa cik, ni equipment saya letak macam dah gabra kan. Terus pakcik tu berdiri lah. Sambil saya letak equipment dalam boot semua, terdengar dia baca something, tapi tak tahu apa. Tapi saya dengar dia macam baca lah. Masuk dalam taksi kan, first thing dia on radio dia tukar, dia main ayat kursi dulu. Tapi kita tak cakap apa-apa Jadi dua-dua dalam taksi diam lah, balik dan hantar saya balik sampai bawah blok. Tak tahu dia masuk on the way in, dia ternampak, tak tahu. Tanta sama-sama nampak mungkin dan cuba nak bantu. Yang ni pun lembaga hitam kat Set Duality pun ada. Kita shoot dekat Pasir Ris Farmway. Tempat kawasan dia kira kan dah abandoned lah. So kita buat scene malam. So director, dia punya assistant director, semualah makeup artist semua yang tak on screen, semua kat bawah khemah. Because siang hari hujan, kita set up khemah. So saya kat belakang, sama juga. Dia kat tepi juga. Saya ingat is equipment, tapi kenapa equipment ni macam bergerak tau. Jadi saya buat bodoh lah, tak nak kasih perhatian. Saya fokus on the scene. Dah tengah fokus sekali, benda tu zoom membesar. Jadi saya tengah tengok saya punya monitor tu, tengah tengok actor tengah saya punya sound, dia naik besar. Dan saya tutup mata, dah start baca ayat kursi, dia membesar lagi. Dia macam like, alamak janganlah, please lah. Dalam hati saya, please lah, saya nak balik. Lepas ni scene dah wrap, kita nak balik, jangan kacau lah, please. Then after I baca ayat kursi third time, baru benda tu mengecil balik. Then saya beranikan diri, pusing tengok, tak ada apa-apa. Tak ikut balik lah. Tak tahu lah. Tapi tak rasa apa-apa. Malam pun tak ada mimpi buruk apa semua? Tak ada. Tapi tiap-tiap kali saya patah balik lokasi tu, adalah macam-macam saya nampak lah. Biasa macam tak tahu lah, macam siang hari boleh nampak macam macam fireworks lah, kecil-kecil gitu. At first saya ingat is kumbang ke binatang, Firefly ya. Tapi dalam hati saya tahu firefly tak akan keluar daytime. Betul. Tapi dia punya ni macam, dia macam fireworks lah. Dia sekejap je, very fast gitu. Tapi tak tahu apa. Apa ya Ustaz? Tak tahu. Tak tahu pula. Belum pernah dengar. Benda tu nampak. Jadi saya ingat maybe it's maybe dehydrated agaknya kan, pasal kita shoot outdoor panas. So berapa kali saya nampak, saya tahu okay, that means mana saya letak my equipment, gerakkan dulu,
Next thing, pergi ambil air, cari teduh, minum air, then yalah baca selawat lah untuk just to calm myself down lah. Senang nampak Tak tahu lah. Ke magnet? Magnet kot. Oh, magnet. Kalau magnet macam mana Ustaz? Maknanya dia jadi komponen dia. Kenapa senang nampak, senang dirasa, senang itu, senang ini. Senang hati dia. Itulah. Bukannya saya keluar pergi cari all these thing. Tak ada. Betul. Saya tak nak, saya nak jauhkan diri. Tetapi dia ada masa lah yang macam saya pun macam curiga lah, like kenapa senang nampak, kenapa dengar, you know. Kenapa Ustaz? Ustaz pernah jumpa orang macam gini tak Ustaz? Of course saya pernah jumpa. Tapi dia punya masalah dia lain-lain lah. Okay. Yang masa yang dulu tu, yang cincin tu, yang daripada Atuk ada isi? Tak tahu pula. Kalau ada isi ke tak ada isi, saya tahu biasa dia orang apa asapkan ke apa kan. Tak ada buat. Tak ada buat. Tak ada buat. Yang satu lagi cincin tu dah settle confirm. Dah settle, dia cakap dah settle. Saya takutnya ada one of the side effect ke depannya jadi macam gitu. Maknanya boleh boleh saja. Contohnya kalau seseorang itu pernah kena rasuk. Okay. So in the future, kalau dia jalan kat mana-mana apa, dia akan mudah rasa sini, rasa sana dan lain-lainnya. Sebab apa? Sebab badannya pernah diduduki oleh jin contohnya. Jadi jin-jin yang lain nampak, oh ni ada rumah yang ada pernah disinggah oleh jin yang lain contohnya. Jadi dia akan attracted. So same goes tu macam gitu tadi lah, macam cincin gitu. Pernah ada yang menjaga dia contohnya. So dia akan jadi attracted. Can be macam gitu. One of the side effects. So itu yang you akan rasa afterwards. Jangan balik malam-malam Sen. Habis kita shoot macam mana? Kadang tak shoot pun korang lepak-lepak dengan kawan-kawan. Jangan balik malam-malam. Kalau kawan ajak, itulah, jangan ikut. Itulah. Ingat diri sendiri juga Jangan ajak lah. Gitu. Alright. Okay, one more cerita I would say pasal ni bulan Ramadan kan. My experience bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Okay, first time pasal nak pergi tarawih kan. Niat nak pergi masjid pergi tarawih. First time saya tak ingat tu malam Lailatul Qadar. I treat it macam hari malam biasa. First time saya nampak bulan bukan tinggi, bulan rendah. Then saya perhatikan kenapa macam nyaman tu. Kawasan dia nyaman, very peaceful. Wind dia, angin tu macam just nice lah, senang cakap Then saya perhatikan one more thing is nampak pokok, ibaratkan pokok bersujud. Jadi saya ingat first punya pokok saya nampak, oh agaknya angin tiup ke apa kan, buat bodoh lah. Jadi saya jalan kan, Singapura kan banyak pokok kan kat pedestrian kan. Saya perhatikan satu persatu, kenapa pokok ni semua macam lain sikit malam ni Tak ingat apa-apa. Continue jalan sampai masjid pun sama juga, pokok kat dalam masjid pun sama juga. Then I tak realise yang diorang tu semua sujud in satu direction. Sampai saya masuk masjid, saya tengok mana imam ada kan. Then baru saya tak ke arah Kaabah Amazing. Tu amazing. Tu saya macam like, wah. Saya ceritakan orang macam orang tak percaya lah. Pasal dia orang cakap susah nak nampak kan. Betul. Alhamdulillah saya nampak tu. Dia punya kuasa. Kuasa Allah. Memang jarang-jarang orang dapat macam itu. Kelebihan Allah beri ya. Dan lagi satu is time tarawih itself. So tarawih biasalah kan, kita nak rapatkan saf kan. Ni saya tahu saya sembahyang tu pasal
kita punya row tu kan, saya nampak depan ada 2 kosong. Saya ke depan lah. Saya ke depan, satu orang ke depan. Okey. So, rapat. Semayang bau-bau semua okey. Bila last part beri salam. Beri salam tu lah first time saya toleh ke arah sini. Then I know siapa kat sini. Saya nampak ada orang macam, dia macam Arab lah orang dia. Very fair, Arab, berjanggut, jubah putih, songkok pun putih. Ni. So saya beri salam di other side. Saya raut muka, saya pusing. Dah nak bangun saya pusing. Kosong. Oh. Jadi yang sini kosong, pakcik sebelah sana tengok saya, muka pun macam panik. Jadi siapa yang kat tengah Ustaz? Wow. Saya pusing belakang semua memang semua orang rapat. Dia punya row tu kira semua penuh lah. Kira macam tak ada orang bangun daripada Tak solat ada orang. pergi. Satu. Masing-masing apa ya? Sebab tu lepas tu saya ingat yang apa, imam-imam cakap ke apa kan, rapatkan. So tak nak sesiapa lain masuk kan. Tapi ni macam muskil lah. Pasal belakang semua orang dah ada orang tau. Kan? Itu masjid Kat masjid. Masjid ke bawah kolong tu? Masjid. Dulu kan ada kolong-kolong blok. Ustaz, takkan dia tak terbezakan masjid dengan bawah kolong blok? Are you testing my friend? Last week my friend testing you. Why test each other during Ramadan? Enough. Minum. Istighfar Ustaz. Kita gula. Okey, terima kasih Hussein. Itu ada cerita di bulan Ramadan. Kalau you all pun ada macam experience something miracle yang apa macam yalah kebesaran Tuhan di bulan Ramadan ni, boleh share dengan kita kat bawah, komen semua. Kita pun nak tahu. Mungkin cerita anda semua bagi macam tauladan pada kita. Kita pun dapat share rasa bangga, rasa macam nikmat gitu satu lagi, apa-apa pun jangan lupalah ibadah tu, kalau yang sedang berusaha untuk khatam Quran, semoga kita doakan anda khatam hendaknya tahun ini. InsyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan? Sementara gitu saya keluar sekejap. Boleh, Silakan. Berapa tahun kerja soundman? Tahun ni dah masuk 14 tahun lah. 14 tahun. 14 tahun. Cepat Ustaz, tak rasa sih. Tapi memang hobi minat. Biasalah kita daripada sekolah, kita suka muzik kan. Daripada muzik buat event sound. Daripada sana terus buat location sound. Tapi dunia penggambaran ni lain daripada lain. Pasal kita as a soundman kan, kita work dengan a lot of department. Kita nak kena tahu macam mana each department tu dia punya kelebihan, dia punya kesusahan, we need to know. Because we need to work around it. Lagi kita work dengan apa macam talent-talent kan. Macam Suzari semua, it's dalam drama selalu challenge lah. Pasal dia orang punya intonasi, dia orang punya emotion kadang-kadang melambung. Tapi tu part saya suka. Tu yang buat saya minat. Dengan suara yang melambung-lambung melambung-lambung. Okay. Kalau lagi melambung, kalau kita makan merukuk daripada Ronald's Kitchen. Ronald's Kitchen Nampak ada selip tu gitu. Kau ngajar tak? Butter meruku. Wow. This should be good. Thank you. Yes, dan ini daripada Tart Box Mean Bakes. Tart Box Mean Bakes. Kau nak buka, nak tengok boleh? Dalam dia apa tu? Macam nak bagi? I go ambil. Very nice. Thank you, Mean Bakes. Kan? Tunjuk kamera betul Betul Betul? Wow. Dan ini daripada Artisanal Persia. Baklava. I like this. I like this. Baklava is nice. I like this. Thank you. Boleh makan lah nanti balik rumah. Ni kan? keluar studio dah start makan. Wow.
Nanti. Okay lah. Yang ni daripada Kai Beats. Oh. Tahu apa? Yalah, this is tahu bergedil, right? Tahu bergedil. Thank you. Alina will love this. Thank you. Yang Ina pula. Yang ini pun mungkin you all semua suka daripada SG. SG. Try macam mana? SG. Yes. Yeah. Mala prawn crackers. I love spiciness. Thank you. Nah ni, semua malah. Semua daripada G. SG. Thank you. Banyaknya. Chips. Wow. Cassava chips. Letak sini potato chips. Prawn cracker. Peanuts. Thank you. Kalau sana dapatkan SG, boleh kat bawah tu boleh try kan. Dan tadi Tart, sepatu Ronald's kalau Ronald McDonald tapi Ronald's Kitchen. Itulah. Sebab Ronald's Kitchen. Ya. Yeah. Dan ini daripada Sweet Tooth. Tadi apa you cakap? Gula Melaka. Air Katira Gula Melaka dan Air Katira Collagen. Original. Wow. Thank you. I love Air Katira. Ramadan. Thank you so much. Terima kasih. One for you and one for Adlina. Jangan gaduh-gaduh. Thank you. Betul, important tu. Bulan puasa cubaan dia lain. Kadang-kadang nak berlakon pun di bulan puasa. Saya tak suka. Kenapa? Tak Banyak suka lah. cabaran. Banyak cabaran lah Ustaz. Biskut daripada Fashan. Apa tu? Flavor dia? Butterscotch and cranberry. Yes. Butterscotch. Wow. Ya, dan ni Fashan, thank you. Ya. Ni bread pudding, choc chip dengan butterscotch juga. Oh, wow. Raisin bread pudding. Nak keluarkan Keluarkan ni raisin. Fuh. Tak lokek raisin. Oh, ya, tak lokek. Tak lokek raisin. Banyak raisin. This is wow. Ni choc dia lagi. Oh, choc wow. chip. Wow, tengok muka. Double chocolate chip. Boleh tak lokek je? Wow. Kan? It's really a lot. Wow. Thank you. Boleh simpan dalam fridge, nanti buka puasa ke boleh makan. Ni dia punya sos dia. Homemade custard lah. Homemade custard. Was. Yang ini. Daripada Home Hustle. Home Hustle Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. This is so nice. Betul kat luar rumah. Ya. Tak ada kan? Tu kan? Tak atas lah. This is nice. Thank you. Tak tahulah ni Ustaz dia kasih saya cerita ke tidak kan Ustaz. Tapi dia pernah ceritakan ada satu kawan datang rumah dia tak nampak tangga. So rumah saya sebelah pintu is tangga lah. So I think dia datang rumah saya dah about lebih daripada 10 kali lah. Dia tak pernah notice tau. Dia cakap dengan saya dia nampak is a wall. Dia tak nampak is a tangga. Dindingnya. Ada pintu tak? Tangga? Tak ada. Oh, just tangga gitu je. Tangga itu je. Dia tak nampak. Dia pergi mana selama ni? Tak tahu. Pergi rumah dia. Jadi dia masuk tu dia cakap confirm lah sini tangga. Sorry. Ni tembok. Tapi mungkin dia dehydrate jadi kena minum snip snap slurp. Kena mana? Hallucinate. Dia mungkin haus. Snap slurp. Boleh buka kalau nak. Tengok dalam. Kan? Cold brew chocolate. Nice. Chocolate nice. Nice. Thank you. Ni slurps lagi. Bulan Ramadan kita banyak. Oh yes. 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 This is good guys. This is good. Thank you. Daripada siapa tu? Oh, obviously Faiza. Thank you so much. Apa-apa kau nak beli semua pergi ke IG mereka. Dan kau tadi tu kan yang Air Katira tu, diorang sekarang ada stall tau, tempat apa tu? Tempat Bazar Istana di TKC. Boleh nice, jumpa orang kat sana. Nice. Dan nampak rambut masih belum gunting, boleh gunting rambut. Yelah, Sen. kita busy nak kerja raya nanti kan. Yelah. Thank you. Wow. Dia tempat Swiss Country Club sana. Wow. Thank you. Okay. Boleh. Thank you.
Rumah walaupun dah pindah tapi saya pernah pergi tak ada kalender, kita kasihlah fridge naik-naik. So awak ada satu, Dina ada satu je, jangan gaduh-gaduh. Okay, ni confirm dekat fridge. Banyak Kan magnet kan kat fridge letak. Ni daripada The Malayan Council. Terima kasih, $100 untuk awak, voucher. Wow, thank you. Wah, Thank you. dah $200 orang dapat. Wow. Ya. Boleh ajak kita kalau terlebih. Boleh insya-Allah. The pasta, the food is good there. Yeah, Ya. must bring us, we don't know. Boleh insya-Allah. Nah, ni bag poker. Thank you. Okay. Actually, I waiting for this you know. Cuma malu je nak tanya. Itu Yalah. teknik dia. Datang SIM pun dapat. Cerita dulu. Dan ni minyak wangi daripada Revived. La Fragrance. Apa Ustaz? La Fragrance. La Frag... Tak tahu lah. zaman mana Ustaz kita buat gini je kan? Tak nampak. Revive La Fragancia. Revive. La Fragancia. Itu kena beep. Terima kasih lah. Minyak wangi dia sedap. Wow. Thank you. Revive. Okey, ni ya. apa ni? Small size. Ni apa ni? Oh ni Tasbih moden. This is good. Saya tahu yang macam kan dulu-dulu kan diorang letak tasbih kat jari dan diorang picit-picit number 1, 2, 3, 4. Tapi this one I think is a modern punya. Abang cakap tahu digital eh? Macam mana? Di situ. Ada number eh? Mungkin ada number lah. Mungkin ada LED kot kat dalam. Oh ada light indicator. Ada LED. Wow. Actually dia ada LED lah. Bestnya. Modern Jealous eh. First time awak. Kalau siapa yang jealous, beli lah. Ya. Tapi kena beli ke kita? I think this is good untuk orang tua kan. Jadi dapat tasbih kan senang. So instead of pakai tasbih kan. Gitu je. It's good. Thank you so much. Ni ada orang tegur. Jadi awak salah sebut kucha. Macam dia macam kacau Kucha teh daripada apa? Kelantan So sepatutnya Kan Kelantan kan? Kucha teh. Kucha. teh. Oh ni is Kucha madu honey herb tea. Oh, dia dah macam floral gitu kan, bunga-bunga. Oh ni letak air panas Dia drop terus dalam dia cair. Tu jadi ada bunga-bunga semua kat dalam. This is nice. Dia taruh kat bath tak pula. Dia bukan bunga-bunga tak ada, dia bukan spa. Jangan taruh, minum. Bangun saya bangun. Kadang-kadang belum puasa ni orang salah fikir. Itu semua kan Hussein daripada Nunha Dropship SG. Nunha. Oh thank you Nunha. Thank you so much. Hussein, thank you Nunha. Thank you Nunha. Nah ni so daripada Nunha juga. Terima kasih lah. So ni adalah drive, you can use this one lah. Thank you. Tahu tak apa? Apa tu? Tak tahu apa. Buka lah. Buka. Dia cakap moon pillow. Nampak? Oh wow. Oh. Kan? So, ni yang boleh picit-picit Boleh. Oh. Nanti bateri pasang sendiri ke macam mana gitulah. Nanti ada lampu, yelah. ada lampu tu nanti. Hmm. Kan? Nampak tak ada buka sendiri. Hmm. Kan? Ni lampu, lepas tu boleh kan? Cuba baca atas tu apa dia punya ini. Apa tu? Ketenangan hakiki tidak dijumpai dalam harta, benda maupun lagu-lagu romantis akan tetap janji Allah. Ayat-ayatnya sentiasa memberi keabdian dalam ketenangan. Tenang. Silap produk siapa tu? Nilofa. Don't play. Thank you so much. Elina jangan pula nanti dia pegang sini dia tak ingat Nilofa, dia ingat Banten sedap. Janganlah. Dia ni lapar. Tapi this look macam apa tu kalau kita travel kan? Dalam kapal terbang kan, it's like neck support kan. Boleh pakai kan? Boleh. This is good. Thank you. So for my travels overseas, Kan? thank you. Ada ngaji-ngaji lagi. Why not? Better daripada dengar lagu je all the way. Hussein. Tak ada orang buat tu lagi. Oh, ni wow. Mac King.
Skateboard. Making skateboard. lain sikit. Bulan Ramadan lain sikit. Sikit. Macam gitu. This is nice. Wow. Nice. Thank you Mac King. Kan? This is nice. Lepas tu ni nak hari raya kan. Jadi boleh lah. Oh, Pillow. Alas bukan pillow Ustaz. bukan pillow. Alas meja makan. Alas meja. Placemat. Dengan apa? Coasters. Coaster lagi. Ni kesian VIP. Oh wow. Thank you. Baca sendiri ya. Boleh. So siapa nak mungkin nak cantikkan rumah, Yes. boleh ada alas kaki, ada apa lagi Ustaz? Ada alas pillow. Sarung pillow. Itu bukan alas pillow tak jadi alas. Jadi alas apa? Kau tak nak masukkan dalam? Jadi alas. Sarung pillow. Tempat apa? Placemat. Macam tu kan. Cantik kalau gold tu Okay. Very nice. So itu saja, terima kasih Hussein kerana sudi kongsi Thank cerita kita hari ini di bulan puasa. Dia bulan Ramadan ni diharapkan apa yang anda doa tu semua dikabulkan oleh Tuhan, dipermudahkan segala tugasan awak. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Okey. Ada apa-apa nak request lagu? Kita dengan boleh main keyboard. Boleh lah. Next main lagu, Sazri. Okey. Bagi anda semua, kalau nak support kami, boleh beli merch kami di puakasg.com. Okey. Dan kalau semua nak barang-barangan, yalah, untuk anak-anaknya ke, hadiahkan kepada kawan-kawan ke, bolehlah ke atapsir.com. Apa lagi? Follow-follow kita. Paling follow lah. Jadi jangan lupa untuk ke Susu TVC untuk subscribe kita punya channel. Biar bila kita upload video terbaru, nanti anda akan dapatkan notification insya-Allah. Ya, dan sekali lagi kalau you all nak try barang-barang yang apa Hussein dapat hari ni, boleh cuba. Kita support HBB dan boleh beli barang untuk mungkin keramaian hari raya ke, ataupun untuk bulan puasa hari Sabtu Minggu kan. Hadiah Ramadan ke apa kan. Ya, derma kat orang ke kita dapat pahala sih. Itu sajalah untuk hari ni. Ustaz apa-apa nak cakap? Terima kasih dan selamat malam. Okey, jaga diri baik-baik ya. Okey. Ustaz. Jaga baik-baik. Semoga puasa anda semua berjalan lancar. Kita jumpa minggu hadapan. Ingat, puasa tak kenal usia. Bye-bye. Puaka tak kenal usia. Puasa semua kena. Betul lah, puasa tak kena usia. Puasa, yes. Can betul juga. Yes, can. Bye-bye.